Assalamualaikum dan selamat malam. Video hari ni saya nak kongsi dengan korang semua macam mana kita boleh menghasilkan poster ataupun grafik yang mudah dengan menggunakan satu software cloud based Canva. Okay, pertama sekali dekat browser kita typekan canva.com. Lepas tu kita boleh tekan login. Jadi untuk yang belum ada account boleh daftar dulu ataupun kita login menggunakan Google ataupun Facebook je. Okay, jadi sekarang kita ada dekat dalam dashboard Canva saya. Macam saya gunakan Canva Pro. Untuk permulaan saya cadangkan kita gunakan Canva free je. Sebab dari segi feature hampir sama. Cuma ada beberapa feature tambahan dekat dalam Pro yang saya takkan cover dalam video ni. Ok, sebagai permulaan kita tengok dekat bahagian kiri ni ada semua kita punya item list. Ada beberapa perbezaan lah untuk Canva Pro dengan Canva free. Macam saya gunakan Canva Pro, dia ada additional 3-4 benda lah. Brand kit, content planner dengan folder punya creation ni sebenarnya under Canva Pro. Tapi tak apa, jangan risau sebab dalam Canva free pun sebenarnya kita boleh design poster yang cun dan juga cantik. Langkah seterusnya untuk kita buat poster, kita klik dekat create a design. Canva akan senaraikan semua template yang boleh dibuat untuk kita punya media sosial, dari Instagram, daripada link, Facebook, YouTube dan sebagainya. Jadi untuk contoh ni kita buat Facebook post. Dan seterusnya Canva akan bawa kita pergi ke editing layout dia lah. Bahagian putih ni kita panggil canvas, tempat kita buat design kita. Macam tadi saya pilih template untuk Facebook post, jadi dia punya size standard ialah 940x788. Untuk free version kita tak ada pilihan untuk resize, jadi awal-awal tu kita set betul-betul lah nak pakai template size Facebook ke, Instagram square ke atau Instagram menegak ke. Jadi semuanya terpulang kepada kita lah. Jadi dekat belah kiri sekali ni ada tools yang boleh kita gunakan. Yang bawah sekali ni sebenarnya khas untuk Canva Pro. Jadi kita akan tengok satu persatu dan saya akan cuba explain secara mudah. Tools yang pertama ialah template. Seperti nama dia, template ni basically design full yang dah siap. Jadi kalau kita ambil contoh Ramadan Mubarak ni, jadi bila kita klik sekali dia akan terus load dekat kita punya canvas. Jadi bila kita dah load template kita ke dalam canvas ni, kita dah boleh edit contohnya teks dan juga elemen. Sebagai contoh dekat bahagian teks ni kita boleh tukar dia punya writing. Dan kalau perasan bila kita pilih teks ni akan keluar beberapa option tambahan. Macam dekat sini kita boleh pilih font apa yang kita nak pakai. Seterusnya dekat sini kita boleh edit kita punya font size, tambah lagi besar ataupun kecilkan. Seterusnya yang ni untuk kita pilih color. Dan sini untuk bold ataupun italic ataupun underline. Yang ni pula untuk dia punya alignment, sama ada rapat kanan, center, rapat kiri. Seterusnya yang dekat sini sebenarnya kita boleh buat the list. Contoh kita klik yang ni sekali dia akan jadi bullet form, klik lagi sekali dia akan numbered form. So kita nak save lah, kita nak tambah lagi, so kita akan tulis lah dan seterusnya. Bahagian effects ni pula kita boleh pilih lah, sama ada kita nak teks kita ni ada bayang sikit dan kita boleh adjust, ataupun mungkin kita nak dia echo, ada bayang kat belakang. Dan kita boleh tukar dia punya shadow color. Jadi semua ikut kita punya creativeness lah. Seterusnya kita ada dua elemen ni, manakala yang ni template, benda yang dah memang ada, kita ada pilihan untuk tukar color. Katakan kita nak dia hijau, tukar dekat sini aje lah. Katakan kita tak puas hati dengan dia punya size, kita nak besarkan, kita just drag kat sini. Ataupun mungkin kita tak suka bahagian ni, kita nak potong dia, kita klik yang ni, kita boleh crop kan dia. So tekan enter. Function yang kedua kita ada flip. Contoh kita nak pokok ni duduk dekat sini, so kita flip, dia akan mirrorkan lah based on axis yang kita pilih. Katakan kita nak gerakkan elemen ni, untuk lebih mudah sebenarnya kita boleh gunakan positioning punya tools ni. Jadi kita boleh sebenarnya rapat katakan ke kiri, ataupun mungkin kita nak centerkan, ataupun mungkin kita nak dia rapat ke paling kanan. Dia jadi macam ni lah lebih kurang. Dan bila kita berpuas hati dengan design kita, kita boleh klik button download ni dan kita save file jenis apa. Seterusnya dia akan prompt untuk kita save dekat mana. So lepas tu kita klik je lah save. Okay, tadi kita dah tengok contoh macam mana menggunakan template yang dah sedia ada. Sekarang ni macam mana kita nak design satu poster daripada zero.
Jadi sebenarnya dekat sini semua kita punya asset yang kita boleh guna untuk designkan kita punya poster dekat kita punya canvas. Sebagai contoh, kita nak buat satu poster yang bertemakan foto dan mungkin ada kata-kata hikmah. Jadi kita klik dekat foto. Jadi dekat sini Canva akan load semua foto dari database dia. Ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kalau Canva Pro ni kita boleh gunakan semua foto yang ada. Contoh dekat sini saya nak design satu poster dan saya nak target warga emas. Jadi kat sini kita boleh buat carian. Jadi Canva akan load semua foto yang berkaitan dengan kita punya carian. Contoh gambar yang ni macam best je. So kita klik sekali dan dia terus akan load kepada kita punya canvas. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita edit poster kita ni. Contohnya foto ni kita nak jadikan dia sebagai background, kita boleh resize dan kita gerak dekat mana yang kita mahukan lah. Atau cara yang kedua, kita nak foto ni terus jadi kita punya background, kita boleh right click, seterusnya kita klik replace background. Seterusnya kalau kita tak berapa berkenan dengan position dia, kita boleh double click, seterusnya kita masih lagi boleh edit ke kiri dan ke kanan. Seterusnya mungkin kita nak edit lagi foto ni untuk kena dengan tema design kita. Kita boleh klik dekat foto ni, nanti akan keluar option dekat atas ni lah. Jadi biasanya kita akan guna dua benda ni, effects. Jadi kat belah kiri ni kita boleh tengok ada banyak efek yang disediakan. Ada yang free, ada yang hanya untuk Canva Pro. Sebagai contoh, saya nak pakai flint, so saya klik sekali. Seterusnya efek akan load ke gambar dan kita masih lagi boleh adjust dengan menggunakan slider ni. Okay, selain tu sebenarnya kita boleh juga menggunakan filter, yang mana kita klik sekali dan kita klik filter. Jadi dekat sini ada beberapa pilihan filter, sama je macam kalau kita gunakan Instagram. Contohnya kalau saya nak color black and white, saya boleh klik dekat sini. Dan seterusnya kita boleh adjust slider kita untuk dapatkan color yang kita mahukan. Ataupun kita nak adjust color dan tone secara manual, kita boleh pilih sini, klik adjust. Dan kita boleh adjust secara manual lah. Kat sini dia punya brightness, contrast, saturation dan seterusnya. Okay, untuk design ni kita buat sikit colouring. Jadi tema gambar yang saya buat ni lebih kurang macam wash out effect. Jadi kita dah ada subjek dekat sini. Seterusnya kita nak masukkan teks. Kita boleh klik dekat item ni yang tulis teks, klik teks dan kita pilih sama ada tiga ni lah. Untuk senang kita pilih add a heading. Jadi kat sini dia akan masukkan satu standard punya placeholder. Dekat sini kita boleh masukkan kita punya teks. Jadi saya dah masukkan teks. Sudahkah kita cukup simpanan di hari tua sesuai dengan message yang saya cuba sampaikan. So teks ni sebenarnya kita masih lagi boleh edit. Sama juga saya tunjuk dekat bahagian template tadi. Jadi kat sini semua bergantung kepada kreativiti masing-masing lah. Jadi lebih kurang lah design yang saya buat ni, subjek kita ada, kita punya message pun ada disampaikan. Seterusnya kita nak tambah lagi sikit elemen yang mana kita nakkan call to action. Jadi biasanya ada dekat bahagian bawah ni. Jadi untuk itu kita boleh pilih ke elements. Dan untuk contoh ni saya cari rectangle. Okay, rectangle saya dah di load ke dalam canvas. Jadi dekat sini saya boleh edit. Jadi kalau kita tengok color kotak ni tak berapa matching dengan keseluruhan tema design poster saya ni. So kita boleh tukar color dia dengan cara klik dan kita pilih dekat sini. Okay, satu kelebihan Canva kat sini yang saya sangat suka, dia akan loadkan color tema berdasarkan foto ataupun elemen yang kita gunakan. Jadi kita boleh pilih lah untuk dia matching secara keseluruhan. So untuk contoh ni kita pilih color yang gelap sikit. Jadi kat bawah ni terpulang kat kita boleh letakkan call to action. Mungkin kita nak letakkan nama kita nak letakkan nombor telefon, ataupun mungkin kita ada website ataupun FB page atau Instagram. Jadi sebagai contoh saya nak letakkan ikon FB page dan juga Instagram. So kita boleh klik dekat elements dan kita search FB. Okay, yang ni nampak cantik, so kita loadkan dia. Dan dekat bawah ni kita boleh tengok recommendation daripada Canva yang mana dia akan listkan senarai ikon ataupun gambar yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita pilih tadi. Jadi saya nakkan tadi ikon Instagram, jadi saya pilih salah satu ni lah. Kita dah letakkan ikon Facebook dan Instagram kita. Kita nakkan nama kita, contohnya apa kita boleh buat. Macam tadi kita pilih tag dan kita pilih sama ada tiga ni lah. Biasanya saya pilih yang kedua ni lah sebab saya dah set subheading kepada format yang tertentu.
Jadi macam biasa, kalau dah rasa berpuas hati dengan design kita, kita boleh klik ikon download dan pilih jenis file yang kita mahukan dan kita save dekat location dekat komputer kita. Okey, kalau tadi kita dah tengok contoh macam mana nak buat poster sama ada daripada template ataupun kita bina dari kosong. Sekarang ni macam mana kita nak buat infografik, contohnya infografik dekat Instagram seperti dekat Instagram Dr. Azizul Azli. Jadi macam biasa, kita mulakan dengan klik create a design dan kita pilih Instagram post. Kalau tengok kat kanan tu dah ada dia punya size 1080 x 1080. Yang ni standard format square ataupun box size untuk Instagram, yang mana ratio dia 1:1. Jadi untuk kita mula design infografik, baiknya kita namakan dulu design kita. Kat sini pun kita boleh namakan selain dekat depan dashboard tadi. Jadi sebagai contoh untuk design ni, saya nak buat 3 jenis pembeli emas. Dan dekat sini bergantung kepada masing-masing sebab masing-masing ada cara yang tersendiri. Macam saya lebih suka untuk mulakan dulu dengan saya punya point. Jadi saya masukkan dulu saya punya point. Jadi sekarang kita dah ada kita punya point. Apa yang biasanya saya buat, saya akan cari ikon ataupun logo yang bersesuaian dengan saya punya point. Jadi caranya kita pergi ke elements dan kita cari gambar ataupun logo yang bersesuaian lah. Okay, jadi saya dah jumpa ikon ataupun logo yang saya rasa bersesuaian dengan saya punya point ataupun message. Satu tip saya nak share kat sini, kalau tengok tadi bahagian carian, memang dia punya pilihan sangat banyak. So kita kena type secara general ataupun gunakan keyword-keyword yang spesifik dengan kita punya point form. Andai kata tak ada ikon ataupun gambar yang bersesuaian, sebenarnya kita boleh upload sendiri kat bahagian sini. Caranya kita cari gambar ataupun ikon yang bersesuaian dekat internet. Just pastikan dia copyright free dan juga royalty free dan kita boleh upload dekat sini lah. Klik upload media. Di sebelum tu, kalau kita tengok dekat image ataupun ikon yang ni, dia dah ada background color biru. Jadi untuk tujuan kita nak selaraskan ataupun kita nak bagi design kita ni nampak seamless, kita sebenarnya boleh jadikan background kita ni sama je color dengan yang ni. Caranya kita tukar color dekat sini. Jadi kaedah ni sebenarnya leceh sikit sebab kita nak kena ikut mata kita dan of course setiap orang mata dia lain-lain. Jadi untuk contoh ni saya cuba dapatkan color shade yang hampir sama atau lebih kurang. Satu lagi kaedah, sebenarnya kita boleh gunakan software lain yang mana ada function eyedropper. Jadi eyedropper tu kita boleh eyedrop dekat bahagian background kecil ni dan dapatkan dia punya color code. Color code ni kita terus boleh key in dekat sini. Okay, jadi sekarang dah nampak design kita macam seamless. Jadi kat sini kita dah boleh start susun atur grafik kita ni ikut je selera masing-masing. Jadi kat bawah ni kita tengok sebenarnya kosong. Sebenarnya saya punya plan nak masukkan description yang menyokong kepada saya punya point-point ni lah. So kita letak kotak satu. Jadi dari segi desainnya mungkin kita nak tambah baik, jadi kita teruskan dengan kerja-kerja edit kita. Jadi jangan lupa kat bawah ni kita mungkin nak letak logo ataupun call to action. Jadi cara dia sama macam saya tunjuk sebelum ni. Contoh saya nak letakkan logo grup saya, so saya dah ada save kat sini. Jadi dekat sini sebenarnya ada satu feature dekat Canva Pro yang sangat memudahkan. Kalau kita tengok, kita ada background putih ni. Jadi sebenarnya kita boleh removekan background putih ni dengan background remover. Jadi klik aja kat situ. So kat sini kita tengok dia dah delete terlebih pula. So kita sebenarnya boleh buat sikit lagi adjustment. Kita klik dekat restore, pilih kat mana yang bahagian dah terpadam tadi, dan kita tengok balik, logo kita nampak cantik.
Jadi lebih kurang macam ni lah final design infografik yang saya mampu buat dalam masa yang singkat ni. Lebih kurang aja, sebab yang penting saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat infografik dengan menggunakan Canva. So kalau dah happy, kita boleh download kat sini, dan macam biasa kita pilih bentuk file mana yang kita nak, dan kita seterusnya save dekat desktop ataupun dekat laptop kita. Jadi kita dah sampai ke penghujung video ni. Harapnya sikit sebanyak dengan video ni korang dapat memahami lah macam mana nak menggunakan Canva dalam menghasilkan grafik ataupun poster yang mudah dan cepat.